Ada je dia punya yang sebab-sebab nak tak boleh nak ada kelas dan sebagainya. Maknanya kita cubalah seboleh mungkin untuk adakan kelas kita pada hari Khamis ni kita cuba habiskan. Okey. Alright, saya nak terus kepada apa yang kita bincangkan the last class. Okey. The last class hari tu kita dah cerita tentang long distance mobility ya, long distance transport dan kita nak masuk dari segi kita dah lihat aspek dia macam mana dari segi perdagangan antarabangsa ni. Kenapa dia punya rasional dia? Apa sebab kita kena perlu ada long distance transport, kita perlukan container. Ini semua dia punya discussion dia. Okay. So hari ni is also another support dia punya rasional juga, which is going to cover on the aspect of on the multimodal. So saya tutup video saya sekejap dan saya share kita punya slide untuk hari ni. Dah ke mana pula slide ni? Okay. So berkaitan dengan topik 2. So international transport, multimodalism. Okay. First kali saya nak jelaskan. Saya harap you all punya learning dalam dalam multimodal transport dulu. Saya rasa harap-harapnya lah you all betul-betul faham apa yang bila kita kata multimodal transport tu bukan bererti penggunaan pelbagai jenis mode of transport untuk kegunaan yang mana kita hantar satu kargo tapi lain-lain mode. Kejap naik lori, kejap naik train, lepas tu naik kapal terbang, lepas tu tukar pula lagi naik kapal. The whole thing is still true, but the only distinction yang mengasingkan dia daripada yang lain ialah pergerakan itu hanya berdasarkan satu dokumen sahaja. Okey, satu dokumen sahaja. Maknanya tidak ada bill of lading lain yang disertakan semasa perjalanan ini. Okey, so ada satu dokumen aja. So konsep ni amat-amat disukai oleh ramai pengeksport kerana ianya memudahkan operasi dari prosedur dokumentasi yang perlu disediakan dan sebagainya dapat dikurangkan. So ini sangat-sangat di welcomekan oleh keadaan itu. Okey. So bila kita ada secara ini, namun demikian bagi sebuah syarikat nak menyediakan hampir keseluruhan perjalanannya dalam satu dokumen ini agak sukar ya. This is very very difficult to use one documentation and for the whole journey length. Kalau kita katakan untuk satu destinasi yang agak regular yang biasa, mungkin kita boleh buat over a span of 10 years. Kalau kata kita dah biasa buat untuk perjalanan tu, mungkin kita dah boleh ada persediaan, kita boleh bincang untuk adakan satu documentation untuk pergerakan itu. Tapi kalau kata penghantarannya agak robust, ke hantar sana hantar sini, kejap hantar kat Amerika, kejap hantar kat England, lepas tu hantar dekat China, kemudian pergi Japan pula lagi. So walaupun badan-badan besar, namun demikian, tapi we're talking about bila sampai di Jepun, bila sampai di Amerika Syarikat, it needs to go on another kind of mode of transport, which is the truck itself. Dan kita mengharapkan penghantaran menggunakan sistem dari pintu ke pintu. Jadi bila kita mengharapkan dari segi konsep pintu ke pintu, kita lihat keadaan itu memaksa pihak transporter menyediakan dokumentasi untuk semua pergerakan tu sampai ke bahagian dalaman Amerika Syarikat tu sendiri. Okay, that's quite difficult. Dan sebab kalau dekat Amerika tu kita tak tahu kalau nak ke mana. Mungkin penghantarannya jauh-jauh ke dalam kawasan pedalaman, mungkin akan makan masa lagi seminggu lagi perjalanan. Itu pun satu lagi cabaran yang kita perlu atasi. So dari segi the reason kenapa kita perlu ada intermodal transportation ni sebab dia memudahkan, okay, guna one ticket, one bill of lading. So dia akan mempercepatkan mudah kita bergerak. Namun demikian sebab dia melalui banyak negara, kalau especially those landlocked countries okay, landlocked countries yang mana tidak ada negara-negara yang tidak mempunyai kawasan pantai, pesisir pantai. Jadi mereka mengharapkan negara-negara jiran membantu mereka untuk memudahkan proses membawa masuk kargo ni. Dan seperti biasa mungkin ada some sort of agreement dari sudut negara, okay.
peringkat nasional. Jadi di peringkat nasional maknanya antarabangsa tu kerajaan A dengan kerajaan B harus bernegosiasi untuk membolehkan perjalanan perdagangan itu berlangsung uh, secara mudah. Simultaneous single document. Namun demikian, untuk A pergi ke B tu terpaksa lalu D, E, F, G dan sebagainya. Itu memerlukan banyak pihak nak kena berbincang ke ni. Okay? So it's not as easy as said than done. Sebab banyak pihak-pihak yang mungkin akan terjejas ataupun akan rasakan bahan-bahan ni mungkin tak sesuai. Contoh kalau kita katakan macam Jepun selalu pernah import plutonium untuk kegunaan stesen jadiakuasanya. Namun bukan sebab Jepun tu pulau. Okay? Jadi dia melalui perjalanan laut, dia kata okay fine, kita lalui laut, kita tak akan susah apa. Namun demikian, pergerakan kapal lalu kawasan pesisir pantai. Okay? Daripada US dia berlayar ataupun daripada kawasan European countries dia berlayar, pastinya dia akan melalui Susan Suez, lalu ke kawasan keseluruhan India, dan sebelum sampai ke sini dia akan lalu ke Selat Melaka, yang mana ianya sangat sempit di situ dan kepada penduduk yang agak tinggi. Bayangkan risiko kalau berlaku sebarang kemalangan disebabkan oleh apa-apa yang berlaku, plutonium tersebut meletup dan akhirnya kerajaan Jepun dia terpaksa membayar. Bukan masalah bayaran itu yang jadi masalah. Masalahnya negara yang menjadi mangsa disebabkan oleh bahan-bahan terlarang ni masuk melalui pintu sepadan mereka tanpa mereka sedari. Ini yang timbul pertikaian sama ada perlu atau tak perlu. Okey. Sama ada orang kata perlu diberi kebenaran ataupun tidak untuk kita mudahkan perdagangan sendiri. Itu dia punya orang kata dia punya setback. Kita kena fikirkan kalau kita iakan sangat supaya mudah aja. Namun demikian kalau sekiranya negara kita yang menjadi mangsa disebabkan oleh pergerakan tersebut, jadi mangsa-mangsa tu ialah kehilangan nyawa, bukanlah satu yang boleh diganti dengan wang ringgit. Okay? So all this must be taken into consideration that people have to really think about before making such an agreement to happen. Okay? So lebih nampak pada ia senang dari situ. Okay? Tapi dia banyak ada implikasi dia. Okay? So the world today is very much connected. Okay? One part of the world is doing well, the other part of the world not doing well. That's common. Okay, biasa ada tu. So the lifeline yang menyambung the continuity of between this east and west dan sebagainya, kita lihat sebenarnya dia berlaku because of container. Okay, and shipping is the one feeding all this. Okay, the shipping industry as well as the container is the one feeding into this bloodline so that supply doesn't end abruptly, so that everybody stops eating and so on. Okay, kenapa saya kata stop eating? So kalau kata kita import bahan makanan dan sebagainya, so kalau kata terputus kontainer, adakah kita akan terputus bahan makanan? Okay, so kita kena really rancang. So the world today is very much connected. Banyak perkara kita import, banyak juga perkara-perkara yang kita ekspor dan sebagainya. Kita look at the picture both ways. Okay, kita ekspor dan juga kita import. Okay, so untuk keperluan tu kita ada beberapa perkara yang kita kena ada. Okay, so among those things that we need is the container port itself. Okay, now the container port ini sebenarnya satu benda yang baru sekitar zaman 60-an lepas Mercian punya idea untuk bawa konsep menggunakan kontainer ini sebagai satu medium untuk pergerakan. 10 years after that, kita lihat satu ledakan yang amat unusual whereby the whole world suddenly invested in container making container ports. Okay, keperluan untuk adanya key crane, post pneumatic crane, adanya dermaga-dermaga khas yang dibina untuk meeting the needs of the container punya market. Okay, so suddenly container mengatasi pergerakan yang sebelum ni
menggunakan break bulking punya apa dry bulk punya kargo. Okey. Sebelum ni dia datang dalam bentuk crate, dia datang dalam bentuk bales ataupun drums. So kontainer banyak memudahkan banyak perkara dan akhirnya kita lihat hampir seluruh negara seluruh dunia membuat perubahan pada bahagian pelabuhan mereka dan mereka mula expand bahagian kontainer ni. Okey, bahagian kontainer ni melebihi daripada kawasan-kawasan lain. Contohnya bahagian untuk tangki, okey, sama ada minyak sawit ataupun minyak edible oil, okey, minyak masak, ataupun minyak petrol ataupun minyak mentah dan sebagainya. Okey, ataupun untuk bawa masuk bahan galian you're talking about arang batu, bauxite, aluminium, emas tidaklah. Okey, tapi the whole mineral yang dibawa, agricultural products, semua tu sebelum ni memang kapal guna kapal dry bulk. Okey, because of container mengubah keadaan ini dan keadaan ini ditambah lagi. Okey, it make things much more easier because bila rail transportation cuba menghamburkan dan create satu konsep yang dipanggil inland port. Okay, inland port. So inland container port ni juga ada satu extension daripada pelabuhan. Okay, yang mana apa-apa juga ada yang letakkan atas belakang rel kereta api itu masih dianggap sebagai melepasi kawasan sepadan dan ianya melalui gunakan rel itu sebagai dia punya main mode of transportation. Okay. But kalau you lihat dalam internet, bila kita lihat dari segi term inland port, ada dia persoalan itu berbelah bagi. Ada yang menganggap inland port itu adalah pelabuhan yang berada di bahagian dalam pedalaman dengan menggunakan kapal yang menyusuri sungai. Okey, ataupun melalui tasik-tasik besar. Okey, kenapa saya sebut tasik-tasik besar? Tasik besar yang ada yang sangat besar sekarang ni ialah di Amerika. Okey. Dan penggunaan saiz kapal mereka agak memang besar lebih daripada biasa dan the most biggest ship that ever been used actually is located dekat the Great Lakes bukannya dekat laut. Okey. Dekat tasik semula jadi di Amerika tu, kapal-kapalnya jauh lebih besar daripada kapal yang ada di laut ni. Okey. Lagi besar. Bukan saiz yang biasa tu. We are talking about saiz ULCC, okay, untuk tanker. Kalau we're talking about dry bulk, you're talking about apa saiznya? Cape size, okay. Dia ambil sebagai cape size vessel, okay. So kalau container dia post Panamax punya level, okay, ataupun kita panggil sekarang ni triple E, okay. So dari segi definisi kalau melihat inland port itu membawa dua maksud. Satu tu ialah pelabuhan yang dihubungkan melalui jalan darat which is rail transportation. The other one is an inland port that exists in the inland further inland side that requires the use of the canals, okay, the canals ataupun dipanggil sungai, okay, sungai-sungai, okay, the river side. So untuk membolehkan kapal-kapal berlayar. So ada beberapa cabaran kat sini antara yang lain ni ialah kapal laut biasa dia tak sesuai untuk nak dimasuk ke dalam fresh water walaupun kita tengok dalam dia punya peninsula line tu, okay, garis untuk kedalaman kepadatan kargo tu dia boleh masuk tu, dia ada fresh water untuk tropical fresh water untuk kapal ini boleh berlayar. Namun demikian ada beberapa cabaran-cabaran tertentu sebab air sungai lebih pada air tawar, okey. So bahagian yang bertemu antara keduanya kita panggil brackish water. Okey, air yang bertembung antara laut dan juga air sungai ini dia antara dua. Dari segi ketumpatan air ini juga berbeza daripada air laut. Okey, dia kurang sedikit daripada air laut tapi it's not as bad as air sungai. Okay, so kalau kata kapal laut terus masuk ke air sungai, it will drop a lot further. Okay, dia akan jatuh dalam lagi sebab
the entire weight of the ship will start to go down because you're talking about air masin. Masin itu menyebabkan berlaku konsep apungan. Okay, that drives the ship upwards because it becomes makin ia menjadi hilang garam tu, makin di ke bawah kapal tu akan masuk. Jadi kalau kapal itu masih laden dan masih berat, okay, menyebabkan proses itu agak difficult untuk dimasukkan, okay, ke dalam perjalanan untuk perjalanan seterusnya. Okay, so itu cabaran bila kita kata tentang inland port. Okay, so ada dua kat situ bila kita kata tentang inland port, dia ada dua dia punya konotasinya. Okay, walaupun saya rasa Dr. Jenkins ada cuba nak membuat satu definisi yang khusus bahawa ia hanya melibatkan rail connection, tapi sebenarnya dia dua sekali itu dia punya format dia. Okay, alright, this is some of the busiest port in the world. Okay, ini dia punya table dia, but then this is not updated. Saya bertanya tahu bila ni. Oh, as far back as 2017. Okay, so alright, kita nak kata tentang logistic support. Okay, logistic support. Ramai orang cakap tentang logistics. What's logistic? Orang tak sebut lagi land transportation ke, orang tak sebut lagi pasal apa. Now ada term baru pula orang masuk dengan supply chain. Okay, then ada satu ketika pula ada orang sebut tentang third party logistics, and then some other people 5 party logistic, and then 7 party logistic. Okay, so kita cuba rongkaikan dia sini secara simple aja. Okay, so the act of the movement itu ialah sifat fizikal tu kita panggil physical distribution. Okay, yang menggerakkan tu naik transport, naik atas lori, naik atas bas ke mana pun, that is physical movement. Okay, tapi yang dinyatakan logistik itu dia ada 5 aktiviti. Okay, dia ada 5 aktiviti. So yang pertamanya bila kata-kata tentang logistik, kita sebut pengangkutan. That's number one. Yang kedua, we say whatever is involved in logistics involve some sort of facility and structure. Okay, bahan bina, bentuk binaan dan juga satu bangunan untuk warehouse. Okay, some sort of warehouse. So warehouse tak semestinya kawasan yang bertutup. Ia boleh jadi kawasan yang terbuka tanpa bumbung dan sebagainya. Okay, it can become a warehouse. Contohnya tanah lapang untuk menyimpan kenderaan-kenderaan untuk dieksport. So tak sesuai kalau kita letakkan dia di kawasan berbumbung. Nak letak boleh, tapi too expensive. Okay, it's too expensive. So bila production macam Proton, macam kat Toyota dan sebagainya, hasilkan kereta agak banyak, so mereka perlukan a lot of space to park all these cars, okay, before they start shipping it out. Alright, so open space are also considered as warehouse. So the third, kita berkata tentang, bila kita bercakap tentang apa yang kita logistik, it involve material handling. Okay, cara untuk kita uruskan bahan dagangan tu. So maknanya ada guna forklift ke, ada guna some side loaders ke, ada guna haulier ke, apa-apa cara lain yang terlibat untuk mengangkat kargo tersebut, kita masukkan sebagai sebahagian daripada logistiknya. Okey. Dan keempat, dia panggil tentang inventory. Pengurusan inventory. Maknanya barang itu perlu ada satu tempoh yang mana ia tersimpan di satu lokasi untuk sesuatu masa tertentu, ataupun dia disimpan dalam masa singkat sebelum ianya bergerak untuk penghantaran. So inventory ni akan ada proses, sebab ada setengah produk. Saya ambil contoh sabun basuh sabun basuh pinggan yang kamu pernah dengar nama Axion ataupun Harimau Kuat ke, yang jenis bukan liquid yang jenis paste tu. Okey, so sebenarnya apabila kita keluar daripada kilang tu, ianya masih dalam bentuk yang cecair. Okey, ianya perlu satu proses yang dipanggil proses curing. Okey, curing maknanya dia nak kena disimpan sebentar untuk dia menjadi padat. Okey, so kalau nak ekspor terus boleh, tak ada masalah. Tapi bila orang beli kat kedai tu, pasal apa lembik ni? Okey, jadi tak kena dia punya keadaan tersebut. Okey, so dalam keadaan tersebut dia perlu di-curekan dulu. Okey, so a lot of products out there needs curing, needs time. Dia tak boleh immediately keluar. Okey, even bahan buah-buahan pun macam tu juga. Contoh
buah lemon. Okey. Lemon ni kita nampak colour dia oren kan? Oren pula. Colour dia kuning. Okey. Buah lemon tu colour dia kuning. Tapi asal daripada pokoknya, buah lemon ni colour dia hijau. Okey. Buah lemon ni colour dia hijau. Dia perlu direndamkan dalam certain chemical dan sebagainya. Dan ia perlu disimpan dalam sebuah di tempat pengeringan untuk satu masa yang terhad sebelum warnanya berubah menjadi kuning. That's the colour that we know that bila kita nak ambil buah lemon tu, kita nampak buah lemon kita kenal. But proses nak buat lemon tu sendiri daripada buah yang warna hijau tu nak kena tukar jadi colour kuning tu, it takes some time. Okay. So ini yang dikatakan sebagai proses inventory. Okay. Dan yang akhir sekali, bila kita cakap tentang logistik itu, dia melibatkan juga apa yang dipanggil information and communication. Itu pun juga sebahagian daripada logistik. Okay. So maklumat awal yang diberi tahu dari segi macam mana macam contoh maklumat penerbangan, jadual perkapalan, itu semua maklumat itu sebahagian daripada usaha logistik. Okey. Maknanya bila time nak bergerak kita tahu. Okey, ada yang memberitahu kita dia punya konsep dia punya pergerakan tu bila. Okey. So ada kelima-lima ni dia dipanggil sebagai logistik. So saya harap you all ingat dengar dengan baik bila kita katakan logistik, inilah 5 perkara yang menjadi bahagian dalam logistik. Okey. So yang lain-lain tu apa dia? Ini yang banyak buat interpretasi macam-macam. Okey. Ada yang kata 4PL 5PL. Saya tak nak lagi masuk yang itu. Kita nanti rungkai perkara itu dalam subjek yang berbeza. Okey, tetapi untuk basic apa yang dipanggil sebagai logistik, dia 5 perkara ni. Okey. So dari segi maksud ni bagi sini is the sign of coordination. It executes the movement of one product from its origin to consumer. Okay, itu physical movement. Okay, dia kata science of coordination. Okay, satu cabang dalam sains bahagian prosedur koordinasi. Okay, maknanya untuk bergerakkan daripada consumer daripada origin pergi ke consumer tu, ianya perlu ada peringkat yang mana ia perlu disiapkan, ianya perlu di loadingkan, naikkan di atas truk dan mungkin akan berubah kepada mode yang lain. Ianya melibatkan material handling. Okay. Ia melibatkan berlakunya penyimpanan untuk satu tempoh yang tertentu sebelum ianya dikeluarkan. Okay, first in first out ke, last in first out ke. Okay. And then there is the information, how much quantity is going to go out and so on. Okay. So that becomes what is logistic. Okay. It requires to look at the transportation of product as a big picture, a system that needs to be effectively implemented on a larger scale. Okay, besar dia punya prosedur, proses dan sebagainya. Okay, from a supply chain perspective, container logistics cover such as the purchase of transportation services from ocean carriers and transportation management to effective and efficient logistic execution. So yang ini kita lihat dia ada daripada masa mula kita order booking. Okay, kita booking kargo untuk dinaikkan atas lori. Okay, kita ada booking untuk kontainer atau booking untuk lori sebelum bahan ini dihantar ke seberang sana. So untuk kontainer logistik tu dia bermula dari execution daripada kita masukkan order. Maknanya order taking, order giving tu sebahagian daripada container logistik. So like I said, ini sebahagian daripada information So maklumat yang dihantar mungkin by fax ke ataupun sekarang tak ada fax, orang banyak pakai email je Dia tulis email kata please send us a container untuk digunakan. Kalau katanya nak dry van, you have a dry van container. Kalau katakan container tersebut ialah container untuk reefer, then it's going to be a reefer container. Okay. So what ways yang kita lihat yang perkara ini boleh dibantu. Okay. So dia punya movement sampai dia punya, so disebutkan situ transport management, effective and efficient logistic execution. So saudara, penyelarasan itu, koordinasinya, okay, takbir urusnya, make sure the driver is there, make sure that the schedule is on time, kita nak memastikan semua ini sebahagian daripada container logistics. Okay, so ini yang disebut tadi ada warehousing, ada pre-shipment activities, documentation,
internal haulage, packing, relabeling, minor assembly, and other value added services. Okay, banyak. Okay, dia ada seaports, apa yang ada dekat seaport, apa yang di inland port. Okay, ini satu jadual yang mudah. Kita lihat ada agensi. Mungkin bertanya agensi apa? So agensi kat sini ialah sama ada bagi pihak syarikat kapal ataupun dari segi wakil kepada charterer. Maknanya orang yang menguruskan kargo tu untuk di break bulking, okey. Ataupun consolidation. Kita panggil break bulking or consolidation. Yang mana apabila sampai kargo tu dia akan dipecah-pecahkan mengikut destinasi yang perlu disampaikan. Okey. So from one container becomes 5 trucks, 5 minor trucks. Okey. Truk-truk yang lebih kecil dihantar ke destinasi yang diperlukan. Okey, ataupun proses konsolidasi untuk menyatukan daripada kontainer-kontainer yang sampai untuk disatukan untuk dihantar ke tempat yang lain. Okey, provisions for container, internal transportation, storage, okey, project load, ro-ro, okey, heavy cargo, offshore, seaworthy packaging, freight forwarding, custom clearance. Ini sebagian it's not an exhaustive punya type of list. Ada lagi yang tidak disebut, okay, but this is just to name a few. Okay, bukanlah ini sahaja yang dimaksud sebagai aktiviti dekat pelabuhan. So if you have a chance to look at dekat pelabuhan nanti, kita pergi trip ke macam mana ke, kita pergi virtual trip ke, I don't know, boleh ke virtual trip? Itu mungkin kita kena fikirkan. Kita boleh lihat dekat pelabuhan tu ada macam-macam sektor. Ada tempat untuk mereka letakkan kenderaan yang untuk dieksport dan sebagainya, untuk diimport, dia ada ruangan yang disediakan. So ada juga dermaga yang dikhususkan untuk loading and discharging of cars. Okay, so ini yang untuk ro-ro, okay, roll on, roll off. Okay, maknanya ianya dipandu masuk dalam perut kapal, okay, dan disusul di dalam kapal sehingga ia dibelayar. Okay, kemudian kalau kita lihat pada inland ports, okay, temporary storage, establishing networks, dia jauh ke dalam, dia lebih coordinated. Okay, land or water base, ini yang saya kata tadi. Okay, ia sama ada kadang-kadang dia boleh jadi rail, kadang-kadang dia akan jadi river transportation. Okay, so stuffing, stripping, okay, sheet wrapping dan sebagainya, okay, yang apa, kita wrapping yang bagi ketat tu, yang putih tu. So those are activity yang berlaku dekat pelabuhan. Itu yang kita sebut tadi sebagai consolidation. Some are also some break bulking. Okay, some goes through the process of yang kita panggil sebagai bonded, okay, bonded warehousing. Okay, so ada ramai yang kat luar sana saya rasa pernah nampak bonded truck ataupun bonded warehouse. Okay, tapi yang lebih mungkin lagi, you all mungkin kerap nampak truck yang tulis bonded warehouse services ke bonded truck services sebagainya. So bonded truck ataupun perkataan bonded tu maknanya bukannya satu kulit keras yang diletakkan dekat atas belakang lori gitu ke, ataupun ada some sort of orang kata benda yang boleh macam protective shield ke apa benda, bukan. Bila kata bonded tu maknanya cukai belum berbayar. Okey, maknanya ianya pergerakan dalam kawalan keseliaan custom. So pihak custom membenarkan pergerakan masuk daripada satu tempat yang di bawah kawalan custom ke satu lagi tempat kawalan custom. So talking about free commercial zone, free trade zone, okay. So pergerakan itu dari pelabuhan ke free trade zone. Okay, itu memerlukan kenderaan bonded truck. Okay, so bonded truck has nothing to do with armor piercing ke, atau kata ini untuk kegunaan military ke, tak ada, bukan. Tak ada kena-mengena dengan semua tu. Okay, bonded truck tu maknanya kargo yang ada dalam lori tu belum dibayar cukainya. Okay, so kalau sudah dibayar cukai, dia akan panggil debond. Okay, debonded. Okay, bukan teknik rebonding. Saya tahu ada wanita rebonding, nak rebonding je. Tak ada kena-mengena. Okay, so debond tu maknanya dah dibayar cukainya.
Okay, so ada keperluan untuk bank, untuk gunaan untuk EFT, okay, electronic fund transfer, untuk bayar cukai, untuk memastikan letter of credit telah berjalan, untuk membolehkan pihak pembeli dan penjual mendapat bayaran dan sebagainya. So banyak benda sebenarnya yang berlangsung dengan logistik ni. So ini yang kita katakan, it's not just limited to this, but this is just some of it, okay, non-exhaustive punya list. Okay. So next is tajuk berkaitan dengan container maintenance. So tajuk container maintenance ni sila baca sendiri dulu, tengok dulu apa keadaan-keadaan dia. Kena tengok secara CSI okay. Macam mana container ni boleh bengkok, kemik, mangle, okay, run up, pecah, kopak, okay. Saya gunakan macam-macam perkataan ini ialah the container is just these four walls that they have. This is just a metal box. Okay. When the box arrives, sometimes it's no longer straightened. Dia dah tersengit ya. The body is treated out. Some parts of the body of the container is maybe dented, or there are some bumps, or even some scratches, some form of rust, or some puncture holes, okay, or even signage of destruction, okay. Ada berlaku letupan bahagian yang pecah dan sebagainya, okay. Pecah tu kita tengok juga, pecah kat mana? Pecah dari dalam ke pecah daripada luar, okay. Dia ada beza keadaan tu, okay. Adakah puncanya datang daripada dalaman ataupun daripada pihak luar, okay. So sila baca sendiri dulu. Kita akan cuba rungkai, dan saya minta tolong kelas rep ingatkan saya untuk next class kita bincangkan dengan lebih detail tentang tajuk container maintenance ni. Sebab kenapa? Kena container maintenance ni ada kena mengena dalam soalan final dan sebagainya, dan mungkin kita akan spend a little more time on this one. Tengok dulu macam mana. Okay. So saya tinggalkan anda sehingga di sini. Balik semula. Kalau ada pertanyaan, kalau apa-apa, kita buka sekejap. Ada yang tanya? Hai. Julie, thank you for coming. Akhirnya kelas rap telah memasukkan dia. Thank you very much. Okay, kelas rap, usaha anda. Okay. Kita bawa ada 29 orang saja. Kita bukan ada 41 ke? Okay. Ramai ni. Sebenarnya mana nak pergi? Okay. Kalau tidak ada pertanyaan, so saya henti dulu sekarang ini. Dan kita bertemu lagi di rancangan akan datang. So, stay tuned. Thank you, sir. Bye.